Kita nak terus sahaja berlintas langsung bersama dengan Wakil Astro Awani Sabah, Syahir Rizal, bagi mengikuti perkembangan terkini PKPD di seluruh negeri Sabah dan juga di Kepayan, berhubung dengan kluster Kepayan di Kota Kinabalu. Syah, apa yang boleh dikongsikan ketika ini? Baik, terima kasih Hakim. Baik Hakim, pada sebelah pagi tadi sebenarnya saya dan juru kamera Alex Mairin sebenarnya berada di sekitar kawasan Kepayan bagi melihat, memantau persekitaran di kawasan yang diklasifikasikan sebagai PKPD, iaitu di kawasan kuartus perumahan di kampung di Taman Tun Saleh dan juga di penjara Kepayan yang kalau ikutkan secara keseluruhan mereka yang terlibat secara sepenuhnya di dalam PKPD tersebut sekitar 3,511 dan banduannya sekitar 2,914. Dan sekarang ini saya berada di berhampiran dengan Hospital Queen Elizabeth. Dan kenapa saya berada di sini adalah kerana kita ingin melihat sendiri bagaimana keadaan persekitaran di sini, khususnya penduduk atau orang ramai yang berada di sekitar kawasan di Hospital Queen Elizabeth ni, kerana apa sahaja kes yang berada di negeri Sabah ini adalah merupakan hospital tumpuan utama yang mana apa sahaja saringan atau sampel akan terus dihantar di sini kerana diikutkan, kerana pada hari ini sehingga hari ini sebelum kita menunggu apakah laporan terkini daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga apa yang bakal dibawakan oleh jurucakap bagi Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Masri Manjun sebagai Menteri Jurucakap di negeri Sabah sekitar jam 6.45 petang nanti, kerana dia maklumkan sekitar 1,400 kes telah dilaporkan berada di Kota Kinabalu ini, dan ia melebihi daripada angka yang dicatatkan di Semporna sekitar 400, sekitar 900, di Tawau 800 dan di Sandakan sekitar 700. Begitu juga yang di Kunak ada terdapatnya 400 kes. Jadi apa yang dibawakan, apa yang diperkatakan oleh penduduk dan khususnya peniaga di sekitar kawasan di Queen Elizabeth ini adalah mereka mengatakan apakah selepas ini, apakah tindakan kerajaan selepas ini yang bakal diambil, kerana mereka bukan sahaja risaukan perniagaan mereka risaukan tentang kesihatan mereka, kerana mereka turut menerima maklumat berkenaan dengan adanya kanak-kanak murid daripada sekolah rendah yang turut terkesan dan disahkan positif di negeri Sabah ini. Jadi itu kebimbangan mereka. Jadi mereka menanyakan apakah selepas ini bukan sahaja berkenaan dengan ekonomi, tetapi apakah kesihatan mereka ini akan terjamin selepas ini, kerana angka semakin hari semakin meningkat. Dan kalau kita ikutkan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Masri Manjun semalam, saringan antara 10,400 itu bakal dilakukan dan akan dipercepatkan proses sampel itu untuk diketahui sama ada negatif ataupun positif dalam tempoh 3-4 hari ini. Hakim. Syah, kita serba maklum bahawa peningkatan angka jangkitan ataupun positif COVID-19 di negeri Sabah ini pastinya memberikan tekanan terhadap fasiliti kesihatan untuk menampung pesakit COVID-19, ditambah lagi dengan pesakit bukan COVID-19. Bagaimana dengan usaha untuk menggerakkan lebih banyak kaki tangan kesihatan, bukan sahaja daripada kerajaan tapi juga daripada pertubuhan bukan kerajaan, NGO di negeri Sabah terutamanya, bagi memastikan bahawa fasiliti kesihatan ini dapat terus menampung kemasukan ataupun jumlah pesakit yang saban hari semakin meningkat? Baik Hakim, pertanyaan yang sama saya ada ajukan kepada Datuk Seri Masri Manjun semalam, lewat petang semalam, dan beliau memperkatakan berkenaan bahawa fasiliti yang ada sekarang ini mencukupi dan mampu untuk bukan menyembuhkan, maksudnya untuk mengambil pesakit untuk proses kuarantin dan sebagainya. Tapi itu tertakluk kepada kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Kesihatan. Dan pada hari ini juga kita akan juga menanya kepada beliau, iaitu Datuk Seri Masri Manjun, kerana terdapat perkara baru sebenarnya di negeri Sabah ini yang berlegar di sosial media berkenaan dengan akan terdapatnya satu kluster baru yang melibatkan pekerja-pekerja cari gali, yang mereka ini dikabarkan sekitar awal pagi tadi telah pun dibawa terbang menggunakan helikopter ke Kota Kinabalu dan telah ditempatkan di satu pusat kuarantin. Dan ini sebenarnya kita akan tanyakan sendiri terus kepada Datuk Seri Masri Manjun, iaitu Wakil Kerajaan Negeri, Jurucakap Kerajaan Negeri Sabah, untuk kita tahu sejauh mana adakah ini akan menjadi salah satu kluster baru yang
bukan saja merisaukan, bahkan saya sendiri dan juga juru kamera juga risau berkenaan dengan perkara ini. Kita akan bertanya terus kepada Datuk Seri Masinajun petang nanti pada 6.45 petang berkenaan dengan kluster tersebut. Dan jika kluster ini betul wujud, maka mungkin berkenaan dengan fasiliti itu juga akan kita ajukan, kerana kalau kita lihatkan angka semakin meningkat dan jika 10,400 mungkin separuh di sekitar 5,000, adakah 5,000 dengan 3,000 kes yang ada seketika ini mampu ditampung oleh Jabatan Kesihatan khususnya Kerajaan Negeri yang dipantau oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hakim. Baik, terima kasih Syahir Riza di atas perkongsian tersebut. Kita harapkan bahawa penduduk di negeri di bawah bayu terus cekal dan tabah. Begitu juga dengan petugas Barisan Hadapan dalam usaha kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Terima kasih Syah di atas perkongsian tersebut.